Okay, Assalamualaikum guys. Hari tu aku ada ajar korang pasal Microsoft Excel ni. Macam mana cara untuk korang kaya, iaitu income korang daripada gaji, korang kena masukkan ke dalam kolom asset. Dan asset ni akan beri orang kata asset yield ataupun aliran tunai ataupun cash flow ke dalam income korang. So, bila kau dapat gaji, korang akan usahakan supaya belanja korang lebih rendah daripada income korang, dan lebihan tu korang masukkan ke kolom asset. Jangan banyak masukkan ke liability, sebab kalau korang masukkan duit banyak ke liability, korang akan miskin. Semakin miskin dan kewangan korang semakin susah. So kalau korang masuk banyak ke asset, insyaAllah tak ada masalah, dan kewangan korang makin lama makin sihat dan income korang makin lama makin banyak. Okay, sekarang dalam video kali ni aku nak ajar korang beza asset dengan liability ni. Kebanyakan orang ingat aset ni adalah benda yang kita miliki. Sebab itu mereka akan letak katalah kereta di kolom aset. Bila beli, bank akan iktiraf kereta sebagai aset. Tapi untuk korang nampak benda tu lebih bagus, korang lihat kereta ni sebagai liability. Sebab tiap-tiap bulan korang akan bayar duit minyak, korang akan perlukan maintenance, korang akan bayar road tax, korang akan bayar parking, korang bayar toll. Kalau kereta rosak, korang kena repair. So, daripada kita definisikan aset sebagai benda yang kita miliki, kita kena definisikan aset sebagai benda yang memberi kita duit. Okay, so kereta ni korang kena letak dekat liability. Okay, letak kereta kat liability. So, bulan-bulan katalah korang akan keluarkan duit untuk kereta kan. So ini kereta ni adalah satu benda yang ramai orang tersilap sebab dia anggap dia sebagai aset. Okay. So benda kedua yang ramai orang tersilap yang dia orang letak sebagai aset adalah rumah duduk sendiri. Dan bila korang beli rumah, korang daripada korang sewa rumah kan, duit tu akan dapat kepada pemilik rumah. So bila korang beli rumah, korang anggap benda tu sebagai aset sebab korang bayar duit, dan duit tu adalah untuk rumah korang. Sebenarnya rumah tak kira macam mana pun, walaupun rumah tu dah habis bayar, kita kena anggap sebagai liability. Sebab apa? Sebab hutang rumah kita duduk sendiri ni adalah hutang yang akan memakan duit kita. Katalah kita rumah duduk sendiri ni sebenarnya lebih bagus kita letak dalam kolom liability, bukan asset. Kita kena kenal mana asset, mana liability, baru kita faham macam mana kewangan kita tu makin sihat ke makin tak sihat. Okay, so rumah duduk sendiri letak di bahagian liability. Katalah setiap bulan kita gunakan RM1,500 untuk rumah kita beli kan. Okay. So kereta bulan-bulan kita akan letak sebanyak katalah RM500 untuk kereta. Okay. So ini adalah tempat yang betul untuk korang letak liability kereta dan rumah korang. Katalah korang ada sebiji rumah yang korang sewakan, rumah sewa. So ini boleh letak di kolom asset sebab setiap bulan kita akan dapat income daripada rumah sewa ni. Okay, so katalah rumah sewa ni beri korang income RM300. Rumah sewa beri income korang RM300. Okay, so sebab katalah installment bulan-bulan rumah ni sebanyak RM1,000 dan korang dapat sewa RM1,300. So balance RM300 tu adalah aset korang. Okay, so yang cara yang betul dia, kereta ni korang kena tulis nilai dia. Contohnya kereta baki hutang ada lagi katalah kereta tu RM40,000, ada baki hutang lagi RM20,000. So korang kena letak nilai RM20,000 tu dekat liability, dan installment bulan-bulan korang kena letak dekat bahagian expense. Untuk rumah duduk sendiri, katalah korang beli rumah harga RM200,000 dan korang hutang baki hutang tinggal RM150,000. Okay. Baru betul. Okay. Rumah sewa, katalah rumah tu korang beli pada harga RM100,000, baki hutang tinggal katalah RM70,000. Okay. Ini boleh dikira aset korang, dan tiap-tiap
ini nilai rumah sekarang kata 200,000. Okey, hutang liability rumah sewa. Rumah sewa satu, ini rumah sewa satu juga. Okey. Rumah sewa satu 200,000 korang beli. Katalah rumah tu naik harga ke 210,000. Ni akan jadi 210,000. Dan rumah sewa satu ni liability ni hutang tinggal 750,000. 75,000, sorry. Dan kemudian income installment bulan-bulan. Okey. Dekat sini korang kena letak installment rumah sewa satu. Okey. Okay, aku besarkan sikit ni. Kita hilangkan bold dia. Okay, installment rumah sewa satu katalah RM1,000. Okay. Kemudian dekat sini insert above. Ini sewa rumah sewa satu. Okay, katalah tulis untung lah sini untung rumah sewa satu. Untung dia sebenarnya berapa sewa, income daripada rumah sewa. Okay, rumah sewa satu kata income dia RM1,300. So kalau korang compare ni, korang bayar installment RM1,000, mungkin ada tax ke, ada cukai pintu ke apa, bil air ke masuk dalam ni. Kemudian berapa korang dapat sewakan? RM1,300. So secara bersih korang ada cash flow ataupun aliran tunai sebanyak RM300 setiap bulan. So ini boleh dikira sebagai asset. Okey. Katalah kau ada rumah sewa dulu, rumah sewa nombor 2, dan nilainya nilai hutangnya ada lagi RM50,000. Okey. Dan rumah sewa 2 ni nilai harga market dia adalah contoh RM150,000. Okey. Okay. Kemudian installment rumah sewa 2 mungkin tak 600 rumah sewa 2. Okey. Kemudian rumah sewa berapa income daripada rumah sewa 2 tadi? Rumah sewa 2 income dia RM600. Okey, RM500. Kau dapat sewakan dengan harga RM500. Okey. So RM500 dengan RM600, maknanya korang akan hilang RM100 setiap bulan. Maknanya korang ada rumah sewa yang rumah sewa juga, tapi dia di dalam kolom liability. So penting ni kita kenal asset, kenal liability, dan kita kena beli asset. Okay. So asset ni yang akan buat kita kaya. Semua ni akan buat kita semakin miskin dan semakin setiap bulan kita ada komitmen yang kena bayar. So duit tu keluar. Macam yang hari tu kami tunjuk macam mana daripada income ni, orang miskin dia akan belanja dia habis, dan orang middle class income dia akan belanja dan dia akan bayar liability dia, credit card apa semua, dan duit tu habis. Manakala orang kaya, income dia selepas dia belanja, selepas bayar liability, dia akan channelkan income dia ke asset, dan asset tu akan memberi dia income semula. Okay, so lama-lama duit tu akan terkumpul dan income dia semakin banyak. So kita kena fokus kepada income ni.